Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu panas yang mana PM yaitu Datuk Seri Ismail Sabri saman Datuk Lokman Nur Adam kerana didakwa bahawa Lokman fitnah Perdana Menteri dengan memuat naikkan video yang bertajuk bila Presiden UMNO panggil tak datang tapi PM ada masa jumpa Mahathir. Ini adalah satu tajuk yang menyebabkan Datuk Lokman ini disaman oleh Perdana Menteri. Dan dia juga mengatakan bahawa dia juga memuat naikkan di akaun media sosial milik Lokman, iaitu YouTube, Facebook, dan Instagram serta TikTok. Jadi inilah menyebabkan Perdana Menteri telah pun saman Datuk Lokman ini kerana mengeluarkan video-video yang mengatakan bahawa Perdana Menteri ada masa jumpa dengan Mahathir tapi tak ada masa nak jumpa dengan Presiden mereka. Dan pada saya, isu ini saya dah lihat juga video Lokman berkenaan dengan isu ini. Dan pada saya, Datuk Lokman ni kita tahu dia sangat fanatik dengan bosku. Dan dia cuba nak memperjuangkan bosku dia tu. Tetapi kita sebagai rakyat, saya sebagai kawan-kawan yang juga blogger kepada politik ini, dan saya lihat kadang-kadang kenyataan yang dikeluarkan oleh Lokman ni memang agak keterlaluan. Kadang-kadang kita lihat seolah-olah tidak takut dengan undang-undang, kadang-kadang seolah-olah mencabar undang-undang yang ada ni apabila melibatkan bosku. Dan kita lihat ini adalah bentuk politik yang diamalkan oleh generasi muda. Sepatutnya dia perlu lihat ke depan sebagai anak muda. Tapi apa yang kita lihat, yang mana rakyat juga tahu, itu yang kita lihat. Dia mengatakan dia ahli UMNO, tetapi apa yang dia buat banyak bertentangan dengan partinya sendiri. Yang mana kita tengok Khairi Jamaluddin pun tak ngam dengan dia. Sebab itu nama dia Lobak Man. Kerana Khairi dah tidak puas hati dengan sikap dia ni. Dan kita tahu dia ni sebenarnya dulu adalah asalnya juga daripada PKR. Dan kita tengok dia berpaling tadah dengan PKR. Kita juga tahu bagaimana Lokman ni siapa dia. Tetapi itu pribadi dia. Kita pun tidak nak ambil tahu. Cuma yang saya nak beritahu adalah kalau UMNO saman UMNO dan blogger UMNO ataupun mereka yang lantang seperti ini sudah pun disaman oleh pemimpin UMNO itu sendiri, bermaksud orang itu adalah orang yang tak boleh pakai. Maksudnya tidak boleh ada dalam parti, mana-mana parti pun. Memang tidak boleh ada dalam politik. Orang seperti ini amat berbahaya kerana apapun dia akan bongkar tentang rahsia-rahsia parti kalau kita tidak sehaluan dengannya. Dan kita tahu UMNO parti yang begitu lama dan banyak rahsia-rahsianya. Dan kalau kita dengar apa yang dikeluarkan oleh Lokman, mungkin ada yang betul, ada yang tidak. Tetapi banyak kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, apalagi kepada pihak pembangkang. Jadi jelas di sini, apabila Perdana Menteri sudah pun saman Lokman ni tadi, maka jelaslah bahawa beliau ini adalah seorang yang kita tidak boleh pakai. Memang tokoh anak muda yang bolehlah kita katakan tidak mempunyai idealisme politik yang betul-betul jelas untuk rakyat. Yang dia tahu adalah kerja dan membodek, mengampu untuk mendapatkan jawatan, untuk mendapatkan sesuap nasi daripada politik ini. Dan kalau kita lihat di sini, dia juga memohon kerana dia kata dia tidak mempunyai pendapatan tetap apabila disaman. Dan dia minta dikurangkan kerana dia kata dia hanya menjual sate. Tetapi waktu dia buat kerja-kerja ini, dia tidak fikir bahawa akan disaman. Dan akhirnya hari ini yang susah adalah dia sendiri. Tetapi dia fanatik dengan bosku ini tadi, yang satu dunia mengatakan Najib ini merompak duit negara. Tetapi Lokman kata tidak. Dan kalau kita tengok video dia berdebat dengan Rafizi Ramli, kasihan sungguh. Kalau tak percaya, buka di channel saya tengok. Memalukan. Ini bukan seorang tokoh nak menjawab isu 1MDB hari ini. Lokman nak jawab 1MDB itu dengan apa yang dia katakan waktu berdebat dengan Rafizi itu. Kan memalukan. Tapi seolah-olah muka tak tahu malu. Saya tidak berapa suka nak mengkritik Lokman ni lah. Tetapi kerana sikapnya itu. Kerana apa yang kita lihat apabila dia cerita pembangkang. Dia boleh kita lihat juga seorang yang sebenarnya resis. Apabila dia menghujahkan DAP, menghujahkan Pakatan Harapan. Begitu parah. Tetapi adakah benda itu betul? Dia sendiri tidak mendapat maklumat yang tepat, tetapi dia keluarkan di media sosial dengan bantuan boskunya itu tadi. Jadi akhirnya rakyat hampir-hampir percaya. Rakyat hampir-hampir terpedaya. Dan hari ini UMNO sendiri masih ngekalkan orang seperti ini. Kalau dalam parti Pakatan Harapan,
Orang seperti ini dah lama kena buang. Dalam PKR orang seperti ini dah lama kena buang. Buat apa simpan? Menyusahkan. Jadi kenapa dia nak ngekalkan diri di dalam UMNO ni? Dia dah tak ada jalan. Dia nak pergi balik kepada Pakatan Harapan. Tak boleh diterima oleh PKR. Dia nak masuk DAP. DAP itu loh yang dia kutuk. Memang tak akan ada lah. DAP memang tak akan terima. Sebab tu dia menghentam PKR. Dia menghentam DAP. Dia hentam amanah. Kerana dia dah tak boleh nak pergi ke parti lain. Jiwa dia nak ke politik. Tapi dia bukan orang politik. Sebab itulah dia bertanding pun kalah. Dia bukan ada kebolehan pun. Kebolehan dia mengampu ada. Begitu juga dengan seorang Mamat tu. Jadi ini yang kita lihat. Kerja dia macam itulah. Dia buat blog dia yang mana kita dengar dempang-dempung dia hantam orang tetapi tak ada fakta. Yang dia tahu dia buat blog atas kapasiti yang mana dia rapat dengan Najib sebagai bosku, itulah. Akhirnya dia dipecat oleh Presiden UMNO yang ada hari ini. Tapi nasib baik masuk balik lagi. Lepas ni buat lagi. Ini PM pula saman. Kalau PM saman sedikit tak apa. Kalau PM saman juta-juta nak bayar pakai apa? Bosku dah ke dalam. Siapa lagi nak bantu? Mungkin bolehlah bodek Presiden UMNO yang tengah pun sibuk dengan kes mahkamah hari ini. Mungkin dia boleh bantu lagi. Nanti jadi pula macam mana dengan siapa dulu yang fitnahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu. Nak jadi macam tu lagi. Nanti kena saman 1 juta, 2 juta. Mana nak cekau duit. Tapi mereka-mereka yang jadi blogger-blogger UMNO ni, yang jadi seperti ini, mereka adalah dana dia bayar. Kita lihat Papa Gomo yang mana mau fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kena saman hampir 1 juta. Boleh bayar. Tapi hari ini bosku dah masuk dalam. Saya tak tahulah. Mungkin Datuk Seri Samudin boleh tolong ke orang-orang penting dalam UMNO ni. Kalau parti kita sendiri dah saman kita ni, ini adalah tahap kita tu dah teruk dah. Perdana Menteri saman orang seperti ini. Bermaksud dah teruk lah kita tu. Sebab apa? Sudah jelas, kalau orang tak buat, tiba-tiba kamu tuduh orang tu pergi jumpa orang tu, memang marahlah orang. Perdana Menteri kau cakap pergi jumpa Tun untuk nak berunding ni lah itulah, pasal UMNO lah, pasal nak ngekalkan kuasa lah. Perdana Menteri sibuk-sibuk buat kerja, kamu senang-senang aja tuduh macam tu. Memanglah. Jadi jawablah di mahkamah. Nanti adalah alasan dia lagi. Jadi itulah alkisahnya yang mana jadilah pemimpin muda yang ada integriti. Lepas tu bila dah kena, minta rayuan, konon-kononnya tak ada kerja, dah sibuk pula nak mengatakan bahawa jual sate lah, apalah. Tetapi yang kau fitnah orang, tiap-tiap hari keluar video yang mana kita dengar seolah-olah betul. Dulu saya mula-mula percaya. Lepas tu saya buat kajian dengan apa yang Lokman ni kata, yang walaon tu kailah, walaon-walaon yang tak sekolah tu boleh lah percaya. Yang kita ni, kita yang buat kajian ni, kita mengkaji, apa dia ni cakap. Akhirnya kita faham bahawa dia hanya nak menyelamatkan diri dia. Kerana bosku ni tadi. Jadi dia banyak, mungkin dapat sumbangan banyak daripada bosku, jadi dia jadi begitu. Dan kita tahu, mungkin dia juga terlibat dengan duit 1MDB, sebab tu jadi macam tu. Saya tak nak tuduh lah bab itu. Tetapi itu hakikatnya. Jadi pemimpin muda adalah integriti. Janganlah jadi macam ni. Nanti orang kata pemimpin muda awal-awal dah pun jadi sundal politik. Saya tidak nak jadi sundal politik ni. Kerana saya anak muda, saya nak menegakkan benda yang betul untuk keadilan. Dan saya nak menjadi tokoh kepada bangsa saya itu sendiri. Supaya dilihat oleh orang, kita akan menjadi tokoh suatu masa nanti. Tapi kalau macam ni lah pimpinan kelahiran UMNO untuk pemimpin muda mereka, alamak ai. Hancurlah UMNO di waktu akan datang. 5 ke 10 tahun hancurlah UMNO kerana pimpinan muda yang seperti ini. Memang betul lobak men lah. So sekian, terima kasih.